Lagi yang seterusnya, muazzin ni kata, sebelum kita main nak syarah hadis ni, saya nak abang kelebihan muazzin. Yang seterusnya kata Nabi SAW, al-muazzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin ni adalah orang yang paling panjang tengkok dia pada hari kiamat. Apa makna orang yang paling panjang tengkok dia? Orang yang paling panjang tengkok ni maknanya ada beberapa. Yang pertama, ketua. Orang Arab biasanya kalau dia nak bahasakan di pejabat ni siapa bos, di pejabat ni siapa CEO, dia akan tanya guna perkataan atwalun nasi a'naqan. Orang yang paling panjang tengkok dia adalah orang yang ketua. Maknanya orang yang azan ni di akhirat dia jadi ketua dan dia jadi VIP di akhirat. Yang kedua kata ulama, memang betul tengkok dia tu memang panjang lebih daripada orang. Di padang mahsyar kita tengok biasa, dia ni panjang tengkok, panjang tengkok, panjang tengkok. Sebab apa? Sebab dia ketua. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab Allah nak beri satu kemuliaan pada dia. Biar orang semua nampak, oh hebatnya dia ni, hebatnya dia ni. Allah angkat martabat muazzin. Mungkin di dunia dia naik basikal, dia naik gerek ya. Tapi di akhirat dia lalu malaikat tepi VIP, tepi dia lalu. Kita rasa macam kenal ya Pak Long ni. La Bilal kampung aku, bagusnya. Allah muliakan dia. Sebab di dunia tuan-tuan, muazzin lah paling hebat sekali. Kerana dia main paling awal kali. Kalau subuh azan pukul 6, dia tak main pukul 6. Dia 5.40, 5.45 main dah. Sebab nak kena buka pintu, buka tingkap, buka kalau aircon ke apa semua nak kena buka. Surau kecil tak apalah. Kalau masjid besar, lampu tang ni, lampu muslimat tang ni, lampu tang tu, lampu tang ni, kena buka semua ready siap dah. Tok Siok dengan Tok Bilal ni nanti main kadang-kadang. Tok Siok tak main kadang-kadang, Bilal nanti buat semua benda. Apa pun tuan-tuan, dia kena main sebelum azan. Yang tu yang paling champion tu. Tak ada sejarah dalam dunia Bilal masbuk, tak ada. Tak ada sejarah. Dan tak akan jadi benda tu. Kerana dia lah paling champion sekali. Semayang dia grade A. Kalau Derian tu memang tahap Musang King, bukan King Kong tu paling hebat semayang dia. Sebab dia lah manusia semayang belakang Tok Imam. Dan dia tak pernah nampak tengkok orang lain selain pada Tok Imam. Maknanya dia duduk di saf pertama belakang Tok Imam. Dia dapat pahala paling berlambak. Dan orang main semayang semua pahala dia dapat. Dia main semayang awal, dia dapat qabliyah, dia dapat ba'diyah. Sebab dia tak balik awal, dia duduk semayang. Sebab tu dia jadi hebat. Dia jadi hebat sebab ibadat dia. Bukan dia hebat pasal dia pakai kereta motor besar, tak. Kereta motor biasa. Tapi dia selain daripada dia kerja, tapi mulianya kerja tu, dia azan, dia dapat pahala, dia main awal semayang, dia tak pernah masbuk, dia dapat full version sama dengan Tok Imam. Ui, semua benda lah. Kalau kita bincang amin bersama dengan imam, semayang maghrib 2 rakaat, dua-dua dia dapat awal. Sebab dia duduk belakang Tok Imam. Bila-bila sekali dia sakit perut dan sebagainya, yang tu dia masbuk, yang tu di luar daripada perbincangan. Biasanya memang dia mantap. Yang seterusnya, muazzin ni diampunkan dosa macam Nabi SAW sebut, kita main pada hadis kita, diampunkan untuk orang yang azan ni sejauh suara dia dengar. Katalah dia azan di sini, dengar sampai DIY contohnya, atau dengar sampai hospital pantai. Daripada surau kita sampai hospital pantai ada pokok, ada sungai air di sini. Semua benda yang hidup, semua benda yang keras, semua benda yang lembut, ciptaan Allah Ta'ala akan menjadi saksi untuk dia ke akhirat. Dan mereka akan minta ampun pada dia. Semut kat sini, rumput kat sini, daun-daun kat sini. Sebab tu bila hang azan dalam tempoh yang lama, dah lah pahala berlambak-lambak. Tambah lagi ni semua diampunkan oleh Allah Ta'ala. Lagi semua mereka akan jadi saksi di akhirat esok. Bagus ya tuan-tuan. Jadi banyak benda baik kita buat baik, banyak orang saksi kita buat baik. Memang tak ada orang boleh lawan dengan kita. Sebab kita buat baik, banyak orang jadi saksi. Kita akan jadi teruk bila kita buat jahat, banyak jadi saksi. Kan ke akhirat esok, bila kita buat jahat, tangan kita kata, hey, dia ni memang tak guna tangan dia pergi buat benda jahat. Hei, mata cakap, hei, telinga cakap. Banyaknya saksi ke arah tak elok, menunjukkan hang menuju ke arah tolenji ya. Memang nak teruk ah.
Tapi dalam masa yang sama, kalau banyak benda yang jadi saksi untuk baik untuk hang, baguslah macam tu. Bukan kata tangan kita aja, kawan kita ni benda-benda sekeliling, kucing ada apa semua pakai jadi saksi. Kami selalu dengar suara dia azan. Kami selalu dengar. Saya pokok duk tepi masjid, saya selalu dengar. Saya lah sungai yang duk tepi ni, saya selalu dengar dia azan. Semua mai jadi saksi untuk kita. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis, syaitan apabila dia dengar azan Allahu Akbar, azan dengar, syaitan akan lari. Dalam hadis Bukhari menyebut hatta lahu duratun, sehingga terkentut-kentut dia akan lari. Sebab apa dia lari? Ada banyak sebab. Sebab apa syaitan akan lari? Yang pertama, bila kita merge dengan hadis ni, kita dapat satu jawapan yang besar. Semua yang dengar jadi saksi ke akhirat esok. Tapi syaitan dia lari sebab dia tak mau jadi saksi untuk akhirat. Aku setan, takkan jadi saksi kat dia ni azan kot. Apa barang? Dia belah. Dia tak boleh nak tutup telinga dia. Tutup pun dengar dia azan tu. Maka daripada aku tutup, baik aku lari daripada jauh-jauh. Aku tak mau dengar azan tu. Walaupun masa semayang sekali dia main kacau kita balik, tapi dia fobia, dia tak boleh dengar kalimah azan tu. Dia tak mau jadi saksi untuk orang buat benda baik. Maka dia akan lari jauh-jauh. Dan kajian, bukanlah kajian, saya duk pergi ceramah-ceramah macam ni, bukanlah lama mana duk ceramah pun, tapi saya duk tengok-tengok tempat yang hidup semayang 5 waktu ni tuan-tuan, kadar maksiat ni dia rendah sikit. Sebab syaitan dia tak boleh parking kat situ lama. Sagi subuh dia belah, sagi zuhur sagi dia jadi serabut balik, dia jadi pecah dia punya grup dia. Asar sagi pecah grup, maghrib sagi pecah grup, sagi dia join balik. Dia lambat dia nak buat. Macam kita nak masak lah, kita dah buka api dah, sagi tutup balik. Saya buka api, saya tutup balik. Ayak tu lambat nak masuk. Tapi kalau ayak tu kita buh di atas dapur, buka aja, sat je dia jadi situ. Syaitan, tuan-tuan tengok, surau atau taman perumahan yang tak ada azan, yang surau tu tak hidup, di Pulau Pinang ni saya rasa tak ada lagi. Tak ada. Seberang pun tak ada. Ada, alhamdulillah tak ada. Kadang-kadang kita keluar jemaah, ada jauh-jauh sikit lah. Setakat saya duduk pi di Pulau Pinang, tak ada lagi lah. Kok terlepas pandang, tak ada. Kebanyakannya alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang zuhur asar kawasan tu orang kerja, tapi maghrib isyak subuh tu busuk-busuk pun 3-4 orang benda tu jalan juga. Tak ada tutup betul tak azan sampai 3-4 hari, tak ada. Kadar orang buat maksiat, orang isap dada, bawa markah, ronda petang, set ketum, tempat orang azan pun ada juga, bukan tak ada, tapi kadar dia rendah. Tapi tempat yang tak ada, tang tu dia jadi berlambak-lambak, jadi macam heran kita. Sekali dia ni kes curi, sekali dia ni polis main, sekali dia ni kes ketum lah, gam lah, apalah. Kampung-kampung ni serabut sangat ni sebab apa ni? Oh, masjid maghrib pun tak azan, sunyi, gelap terus. Patutlah, boleh jadilah kot. Yang ni tak cerita dalam hadis lah, yang ni dalam pengamatan. Tapi hadis sahabat, syaitan akan belah. Tapi syaitan belah betul, dia tak mau jadi saksi orang yang buat benda baik. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita orang buat benda baik, kita belah tu, kita tak mau duduk dalam majlis-majlis orang buat benda baik. Orang buat benda baik, kita tak mau join dengan mereka. Syaitan dia tak suka join-join macam tu. Dia akan rasa rimat, dan dia tak mau, kalau boleh dia duduk dalam grup benda baik, dia tak mau. Dia mau dalam grup tak baik. Kita cek balik kita pada hadis, yughfaru lil muadzin muntaha adhanihi, diampunkan bagi muazzin itu sejauh mana suara dia didengar. Maka sangatlah baik untuk orang tu azan dengan suara yang kuat. Sunat bila orang tu nak azan, dia kena azan dengan suara yang sangat kuat, sejauh sekuat yang dia boleh lah. Kalau dia tak boleh, tak apalah. Cuma saya nak pesan dekat tuan-tuan, muazzin ni kalau boleh, sunat dia ada, kita sebut satu perkataan nama dia tarji'. Tarji' ni maksud dia apa? Dia ulang balik. Apa yang dia kena ulang? 2 kalimah syahadah. Macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kuat. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tapi pelan dulu. Tang mana? Dua tu je. Jangan bantai semua. Hayya ala solat, hayya ala solat, hayya ala solat, hayya ala solat sampai habis. Ada? Tidak ada. Tarjih tu sunat dekat kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab nak isbatkan di dalam hati kita kata Allah tu Tuhan Maha Esa, dan akidah kita dan syariat kita ikut apa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang yang muazzin ni dia jarang tak ada lah sejarah tuan-tuan, saya tak pernah dengar muazzin murtad, tak pernah dengar. Sebab akidah dia paling mantap kali. Satu hari dia ulang syahadah. Kita ulang bila ada tahlil ya. Tu pun mujuk. Tak ada asas bid'ah, tahlil pun tak buat dah. Apa pun tak ada, dengan orang saja aku tu je. Tak tahu bila pula wirid ke tu. Dia lah jadi apa pun setiap hari dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia ajak ke orang. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Pemilik dakwah yang paling sempurna sekali adalah orang yang azan tadi tu. Dia main awal. Kalau orang semua tak main semayang pun tuan-tuan, Bilal dia akan semayang juga dekat surau dan masjid. Pahala dia semayang dia akan dapat. Sebab dia main semayang. Saya tak pernah dengar Bilal azan, lepas tu dia belah. Tunggu kiri, tunggu kanan. Siapa pun tak main, mengarut biar aku belah, dia start matu belah. Tak, orang ada ke orang tak ada ke, dia nanti iqamah, dia nanti semayang. Ada siapa main semayang, join dengan dia. Maka kita tak heran bila Allah Ta'ala sebut Allah akan ampunkan dosa muazzin, kerana begitu besar pahala dan ganjaran yang muazzin terima. Kalau boleh kita sedia parking tau, dekat pengurusi, dekat penceramah. Kalau boleh Bilal kena ada satu parking tak? Sebab satu kemuliaan untuk dia, Tuan Bilal ni. Tapi biasanya orang tak buat tak layan tak. Kita nak ceramah kita sebut, tapi kita tak sebut nama Tuan Bilal. Bilal tu orang yang hebat tu, muazzin tu.